ubah. Jadi awal 3 sahaja pemboleh ubah. Sepatutnya awak dah dapat kenal pasti 3 pemboleh ubah ini. Dan sebenarnya awak dah mula kuasai lah. Sebenarnya awak dah sepatutnya mula kuasai. Dan awak dah masuk tahun 6 sebab ini adalah bahagian yang awak dah ulang. Jadi kat sini kita punya kemahiran proses sains. Mengawal pemboleh ubah. Jadi kita ada 3 pemboleh ubah. Awak kena kenal pasti awak punya kata kunci bagi setiap pemboleh ubah. Kita mulakan dengan soalan pertama. Kata kunci di sini dia mengatakan ia adalah satu pemboleh ubah yang diubah. Dia kat sini dia dah boldkan, dah gelapkan perkataan diubah. Jadi bila dapat perkataan diubah ataupun awak nampak sesuatu yang berbeza ataupun tidak sama atau yang diubah dalam awak punya penyiasatan, maka kat situ automatik awak dapat tahu ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kenapa kita nak kena kuasai pemboleh ubah ini? Sebab dari pemboleh ubah awak boleh buat tujuan. Dari pemboleh ubah juga awak boleh buat kesimpulan serta hipotesis. Jadi kata kunci bagi setiap soalan eksperimen adalah awak punya pemboleh ubah. Jadi kalau awak tak dapat kenal pasti pemboleh ubah awak, maka awak tak boleh menjawab soalan yang seterusnya. Ini kita jadikan sebagai lubuk markah untuk awak dapat hanya melalui awak menguasai apa? Awak hanya menguasai teknik sahaja. Awak ada teknik ni, awak dapat menjawab soalan bahagian C. Itu pentingnya kita tahu teknik. Jadi bukanlah tak payah belajar. Tak payah study lah bahagian C. Bukan. Bila awak dapat kuasai teknik, awak boleh menjawab soalan hanya berdasarkan apa yang awak dah fahami. Kenapa kita tak galakkan hafal? Belajar sesuatu ilmu ni bukan hafal tapi faham. Sebab bila awak faham, awak tak lupa. Tapi kalau awak hafal, awak akan lupa. Okey, kita pergi ke soalan kedua. Kita ada pemboleh ubah yang diperhatikan. Jadi apabila dia nyatakan diperhatikan atau sesuatu yang selain daripada perhatikan, mungkin sesuatu yang awak nak ukur. Kata kunci dia adalah diperhatikan. Sesuatu yang awak ingin ukur, sesuatu yang awak ingin hasil, maka dia dikategorikan di bawah kategori pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kat situ pemboleh ubah itu adalah untuk apa? Okey, jadi pemboleh ubah itu bergerak balas. Bila sebut sesuatu yang bergerak adalah sesuatu yang kita nak lihat hasil je. Oh, kita nak tengok kereta bergerak. Apa hasil yang kita nak ukur? Oh, sejauh mana kereta ini boleh bergerak? Jadi bila sebut tentang pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang awak ingin perhatikan. Okey, kita pergi ke kata kunci soalan ketiga pula. Pemboleh ubah yang dikekalkan. Jadi kalau ada perkataan dikekalkan, sama, tidak berubah, maka dia adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi awal 3 sahaja pemboleh ubah dan teknik dia masih sama dan tidak akan berubah sehinggalah awak masuk sekolah menengah. Okay, now kita nak menguasai cara menjawab soalan. Okey, di sini kita ada soalan latihan pertama. Okey, pada siapa yang dah buat, okey, awak boleh semak lah. Sebab ni online kan, tapi awak boleh tengok teknik dia. Pertama sekali, awak kena baca soalan. Jadi soalan yang diberi sini dia nyatakan apa? Kita kena baca soalan tu nak apa. Okey, dia kata apa? Rajah di bawah menunjukkan 3 pasu yang serupa. Apabila dia nyatakan serupa, maka di situ kita tahu kat sini adalah 3 buah pasu yang serupa. Jadi, pasu kita ni adalah
pemboleh ubah dimalarkan. Jadi awak tahu, oh ini pemboleh ubah dimalarkan. Bila jumpa perkataan serupa ataupun sama. Lepas tu baca lagi ayat tersebut. Dengan jumlah tanah yang sama. Maka tanah yang sama juga adalah jumlah tanah yang sama juga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay, seterusnya. 2 biji benih ditanam di pasu X. 5 biji benih ditanam di pasu Y. Dan 15 biji benih ditanam di pasu Z. Jadi apabila awak nampak di sini, jumlah biji benih ini berbeza. Jadi apabila sesuatu itu berbeza, maka dia adalah pemboleh ubah. Tak, pen cikgu ni dah kena rasuk apa. Okey. Jadi dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kalau jawab exam, awak boleh conteng atas soalan awak. Kat situ nampak yang bahawa awak sedang berfikir untuk mendapatkan jawapan. Okey, kita baca lagi. Habiskan ayat tu. Ketiga-tiga pasu disiram dengan kuantiti air yang sama. Jadi bila dicakap kuantiti air yang sama, di sini pun adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, cikgu warnakan warna lain. Jadi pemboleh ubah dimalarkan, kita ada banyak sini. Pertama, jenis pasu. Kedua, jumlah tanah. Ketiga adalah kuantiti air. Now, gambar rajah ni pun boleh dilihat untuk cari maklumat. Jadi lagi kukuhlah kita nampak bahawasanya jumlah biji benih ni berbeza. Okey, kalau dalam ni, dia 2 biji. Yang ini pula 5 biji. Yang dalam ni 15. Tak nampak tapi maklumat dah diberi. Okey, ini adalah bermaksud kat sini dia ada 3 benda. Dia gunakan pemboleh ubah dalam bentuk ayat, dalam bentuk rajah serta dalam bentuk jadual. Right now apa yang kita nak adalah satu lagi kita tak ada iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi now kita nak tahulah apakah pemboleh ubah bergerak balas. Baca bawah ni. Kata apa? Keputusan penyiasatan ini selepas 2 minggu direkod di dalam jadual bawah. Jadi apa keputusan yang dia nak tengok adalah bilangan daun. Maka di sini kita tahu bahawa bilangan daun adalah kenapa pen cikgu ni? Dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, teknik nak tulis pemboleh ubah, apa-apa pemboleh ubah, apa yang awak perlukan adalah awak kena mulakan. Kalau nak mulakan sesuatu aktiviti, kena mulakan dengan bismillah, betul tak? Tapi untuk ini, bismillah tu kenalah ada. Tapi untuk menulis pemboleh ubah untuk mendapat markah penuh, dimulakan dengan parameter. Okay, macam cikgu dah bagi nota, parameter tu apa? Awak kena ada mukadimah lah. Contoh, parameter plus objek. Okay, contoh untuk dimanipulasikan, kita sebut biji benih. Biji benih adalah kita punya objek. Apakah parameter kita adalah jumlah. Awak kena ada pair. Dia dalam bentuk macam ni, maka barulah awak dapat satu markah penuh. Sama juga ini, dia dah ada parameter. Jumlah ini adalah parameter. Okey, tanah ini adalah objek. Jadi awak kena biasakan menulis parameter beserta objek. Jadi kita bergerak ke bawah, maka kita boleh menjawab soalan di bawah. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Adalah jumlah biji benih. Apakah yang bergerak balas? Adalah bilangan daun. Bilangan adalah parameter. Ini adalah parameter. Daun adalah objek. Jadi, saya guna padam balik semua ni. Kita akan tuliskan jawapan kita. Jadi, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Adalah, mana pergi soalan kita? Okey, adalah jumlah biji benih. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Adalah bilangan daun. Apakah yang dimalarkan? Adalah ambil di mana-mana, kita ada banyak. Cikgu ambil salah satu adalah
Jumlah tanah. Jumlah tanah. Okay, now kita pergi soalan kedua, sama juga. Membaca itu jambatan ilmu, awak perlu membaca. Awak baca dah soalan. Darjah menunjukkan dua tumbuhan yang sama. Jadi, dua tumbuhan ini adalah kita punya dimalarkan. Tapi awak kena pastikan di sini ialah awak kena dapatkan dia punya parameter. Parameter ni awak tengoklah apa yang sesuai. Kat sini kena ikut kesesuaian. So, kita tahu di sini kita punya dua tumbuhan yang sama jenis, iaitu jenis tumbuhan merupakan pemboleh ubah dimalarkan. Okay, now kita nak cari lagi dua pemboleh ubah, iaitu bergerak balas serta pemboleh ubah dimanipulasikan. Lepas tu kat sini dia cakap apa? Okay, baca sampai habis ayat ni. Dia kata apa? Menunjukkan dua tumbuhan yang sama jenis yang diletakkan di luar bilik darjah. Setiap tumbuhan disiram setiap hari dengan kuantiti air yang sama. Jadi di sini kita punya kuantiti air adalah dimalarkan. Okay, kita dapat lagi pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi apa lagi kita nak cari? Baca. Tengok gambar rajah. Apa yang berbeza dekat gambar rajah ni? Oh, satu ni ditutup dengan beg plastik jernih. Satu ni dibiarkan. Bermaksud satu ni terdedah kepada matahari. Ialah sebab dia tak tertutup. Bila awak tutup dengan plastik, maka matahari terhalang. Oh, pokok X ni terdedah terus kepada matahari. Manakala pokok Y ni, dia tidak terdedah kepada matahari sebab ada plastik. Jadi kat situ dah nampak, di situ adalah yang kita manipulasikan. Okey. So, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Okay, kita punya pen. So, yang manipulasi kita adalah terdedah kepada matahari. So, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Now, kita nak cari pula pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas kita pula, kita kena cari, bacakan habis. Okey, tengok jadual. Jadi, menunjukkan satu keputusan selepas 3 hari. Tumbuhan X dan Y ni adalah kita punya yang kita gunakan objek kita. Apakah dia punya hasil? Oh, yang kita nak tengok adalah keadaan. Maka keadaan tumbuhan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila awak dah dapat awak buat nota seperti ini, awak dah boleh menjawab soalan. Sebab awak dah ada jawapan yang penuh. Itu pentingnya untuk awak conteng kertas soalan awak. Tak kisah pun kertas soalan awak ini macam belacan lah, penuh. Tidak apa. Yang situ kita nampak bahawa awak sedang menjawab soalan. Awak sedang menggunakan keseluruhan otak awak untuk menjawab soalan. Jadi kita pergi. Okey, apakah yang dimanipulasikan di sini? Adalah apa? Adalah kehadiran matahari. Jadi kalau tak terdedah tu, maka cahaya matahari tidak ada. Jadi kita nak tengok adalah kehadiran matahari. Apa yang bergerak balas adalah keadaan kita punya tumbuhan. Awak salin balik saja. Apa yang dimalarkan, awak cukup saja pilih satu jawapan. Jadi, cikgu nak pilih jenis tumbuhan. Bukan tak bagus untuk tulis dua-dua sebab soalan minta satu, awak pilih satu saja. Okay, now kita pergi ke soalan nombor 3. Ini adalah bentuk graf. Bila bentuk graf, apa yang cikgu cakapkan, kita ada formula. Okey, kalau dalam bentuk ayat, cukup untuk awak cari. Oh, manipulasi adalah sesuatu yang berubah. Manakala pemboleh ubah bergerak balas. Gerak balas adalah sesuatu yang kita nak diukur atau kita nak diperhatikan.
ataupun kita panggil sebagai hasil eksperimen. Manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah sesuatu yang sama ataupun kekal. Ini adalah yang berubah ataupun yang berbeza. Tetapi jika soalan ini dalam bentuk graf, carta palang ini adalah di bawah kategori graf. Macam mana nak kenal pasti? Apa yang cikgu cakap, kita ada satu garisan berdiri dan juga satu garisan yang ini sebenarnya kita panggil melintang. Okey. Formula cikgu ada dua hari tu. Ataupun cikgu panggil ni garisan baring. Kalau awak ingat garisan baring, B huruf besar ini menunjukkan istilah berubah. Jadi apa yang berubah? Maka yang berubah itu adalah dimanipulasi. Jadi bermaksud bilangan roda ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Itu formula dia. Oh, kalau yang garisan itu dah manipulasi, maka automatik garisan jarak dilalui oleh kereta mainan adalah yang bergerak balas. Awak hanya perlu mengingat satu sahaja. Kalau awak dah hafal yang ini adalah kita panggil X axis. Yang garisan ini adalah Y axis. Jadi kalau awak dah ingat X awak, bukan X tu bekas bukan. X itu adalah nama graf ini punya garisan. Okey, ataupun formula kedua cikgu berdiri. B yang ini menunjukkan istilah bergerak balas. Jadi berdiri ini adalah bergerak balas. Jadi awak boleh ingat mana-mana formula. Ini cara cikgu mengingat salah satu lah. Awak boleh pilih mana-mana formula. Now kita dah tahu, oh bilangan roda adalah pemboleh ubah. Oh parameter dah ada dah. Sebab bilangan ni adalah parameter. Okey, kita pun dah ada objek, maka dah siap. Okey, ini pun kita dah dapat, oh jarak ni parameter. Yang dilalui oleh kereta mainan adalah kita punya objek. Now kita dah boleh menjawab soalan. Apakah yang dimanipulasi di sini adalah apa? Yang dimanipulasi di sini adalah bilangan roda. Manakala yang bergerak balas, awak salin saja daripada atas. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Itu sahaja. Okey, manakala apa yang dimalarkan ni, dia tak bagi dah soalan, awak carilah mana yang sesuai. Oh, jenis kereta mainan. Kita kena pakai kereta mainan yang sama sebab kalau ada benda yang dah berbeza, maka perlulah ada benda yang sama. Sama itu awak fikirkan. Okay, now kita pergi ke soalan nombor 3. Kita ada berapa? Ni adalah soalan nombor 3, nombor 4. Kita ada 3 ekor anak yang berbeza jisim. Bila dinyatakan berbeza jisim, di sini berbeza dah menunjukkan ini adalah dimanipulasi. Manipulasi. Okey. Telah dilepaskan dari garisan permulaan. Jarak yang dilalui oleh anak dalam masa 1 minit dicatat. Jadi bermaksud, apa yang dia nak tengok kat sini adalah, dia kata apa? Kan cikgu cakap, yang bergerak balas adalah sesuatu yang kita nak ukur. Diperhatikan hasil yang kita nak record atau catat. Maka bermaksud di sini, jarak yang dilalui, cikgu pakai pen ni. Okey, jarak yang dilalui oleh anak dalam masa 1 minit ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah yang bergerak balas. Okey, kenapa macam tu? Kat sini, bila masuk bahagian soalan dalam bentuk ayat, memang awak kena ingat istilah. Oh, manipulasi ni adalah yang berbeza. Bergerak balas ni adalah sesuatu yang diukur.
ataupun dicatat, ataupun direkod, ataupun diperhatikan segala di yang cikgu dah ada dalam nota sebelum ni. Okey, kita dah dapat dah ada boleh ubah. Maka kita pergi ke soalan turun bawah. Selalunya kalau dalam bagi ayat ni, dia tak bagi kita dimalarkan. Maka kita perlu fikir kita punya jawapan. Akan kita kekalkan benda yang sama, kita yang tentukan. Jadi, kita punya bergerak balas, kita punya dimanipulasikan salin saja lisen Arnab. Yang bergerak balas yang panjang dia tu, iaitu jarak dilalui oleh Arnab dalam masa 1 minit. Awak kan tulis ayat penuh. Awak tak boleh buat ayat tergantung. Jadi, yang dimalarkan tu kita tentukan. So, kita nak tentukan apa? Saiz Arnab. Kita tak nak Arnab yang obesiti dengan anak kurus kering berlumba. Tak boleh lah. Itu dah ada dua benda yang berbeza. Kita tak nak yang macam itu. Okey. So, kita dah settle latihan nombor 4. Maka kita pergi ke latihan nombor 5. Okay, latihan nombor 5 pula. Membaca tu memang sangat-sangatlah penting. Now, kita nak kena pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas dahulu. Okey, Karim ingin menyiasat masa yang diambil untuk ais melebur dengan kehadiran garam. Jadi kat sini macam confused. Mana satu ni? Kita tengok gambar aja. Oh, ini ada garam. Ini tak ada garam. Ni ada. Ni tak ada. Maka kehadiran garam ini merupakan pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab ada satu yang ada. Satu tak ada. Jadi kehadiran garam ini adalah dimanipulasi. Mana pula yang bergerak balas? Kita nak tengok hasil apa. Dia kata apa? Menyiasat masa yang diambil untuk ais melebur. Jadi bermaksud tempoh masa ais melebur itu adalah kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu pakai pen warna lain lah. Pada biru. Dan cikgu padam ni. Jadi bermaksud di sini, apa yang kita nak rekod. Jadi masa yang diambil untuk ais melebur. Sebab itu cikgu kata awak kena ingat istilah. Oh, di bergerak balas ni sesuatu yang nak direkod, nak dicatat, nak dilihat, nak disiasat. Jadi bermaksud masa yang diambil ini adalah yang bergerak balas. Jadi awak dah dapat jawapan, awak boleh pergi ke bahagian soalan. Cikgu tak bagi dimalarkan. Awak cari, awak cipta satu benda yang dimalarkan berdasarkan apa yang awak perhatikan. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran garam. Satu yang bergerak balas adalah tempoh masa ais melebur. Apa yang dimalarkan? Saiz. Ketulan ais. Yelah, kita tak naklah bandingkan ais yang dikisar dengan ais cube. Dia berbeza bentuk. Kita kena bentuk yang sama. Dan saiz yang sama. Okay, now kita pergi ke soalan terakhir. Damia merendam 3 helai kain yang diperbuat daripada bahan berbeza. Jadi kat sini dia dah nyatakan berbeza. Kata kunci dah wujud. Jadi bermaksud bahan kain ini adalah berbeza. Maka automatik dia adalah dimanipulasi. Ke dalam beaker yang berisi 200 ml. Jadi kat sini bermaksud jumlah air ini adalah sama. Semua adalah 200 berisi air 200 ml. Jadi bermaksud ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay, kita dah nampak. Okay, now kita pergi ke bawah pula. Kita nak cari yang bergerak balas. Jadi yang bergerak balas ni kita kena tengok jadual. Okay, jadual ni kita kena tengoklah. Cikgu akan selalu cakap, okay. Jadi jenis kain ini
Ni adalah kain. Kain ini adalah objek. Awak kena abaikan. Kalau jadual tu dia ada 3. Bahagian pertama selalunya merujuk kepada objek. Jadi awak boleh bukanlah abaikan. Ini bukan pemboleh ubah. Ini objek. Pergi kepada, tengok ni. Dia kata apa? Isi padu awal adalah 200, 200, 200. Bermaksud ini adalah yang dimalarkan. Now kita nak cari yang bergerak balas adalah tengok yang kita record. Yang kita record adalah isi padu akhir, iaitu hasil dia. Maka hasil kita adalah pemboleh ubah. Kat sini adalah kita tahu ini adalah bergerak balas. Okay, now kita boleh jawab soalan. Jadi apa yang kita manipulasikan di sini? Kita clear all. Yang dimanipulasi adalah jenis kain. Yang bergerak balas adalah isi padu akhir air dalam beaker. Apa yang dimalarkan adalah isi padu air. Isi padu awal air dalam beaker. Jadi itu saja. Oh, ada satu bahagian terakhir. Now ini adalah kita punya kesimpulan. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan adalah sesuatu perkara yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang diperhatikan, direkod, dicatat, hasil eksperimen. Pemboleh ubah dimalarkan adalah sesuatu yang kita kekalkan. Jadi itu saja unit 1 yang agak panjang. Tetapi sebenarnya teknik lah yang kita kekankan. Maka now kita nak pergi kepada permulaan untuk masuk unit 2 iaitu berkaitan manusia. Okay, nanti jawapan ni cikgu akan hantarlah untuk awak simpan. Sebenarnya nota cikgu dah bagi. Sekejap ya cikgu buka. Google. Cikgu bagi dalam Google Classroom. Sekejap, cikgu buka Google Classroom cikgu. Untuk awak tengok. Awak boleh ambil nota tu, awak boleh print, awak boleh tampal kat buku. Nanti setiap kali nak buat latihan, bahagian C, awak boleh guna nota yang cikgu bagi. Walaupun nanti, okay, actually ini adalah last kelas cikgu dengan awak. Next week adalah bulan 3, awak dah masuk kelas sains tahun 6. Dan cikgu tak ajar, cikgu hanya ajar tahun 5 saja. Jadi nota ni awak boleh guna. Cikgu dah masukkan kat sini. Ya, cikgu tunjuk. Okey, ni adalah nota yang cikgu dah bagi. Pertama, ni adalah nota tentang pemboleh ubah. Mungkin ada bahagian yang cikgu catik-catik, cikgu tak tulis kat dalam ni. Awak boleh tulislah. Ni nota ni. Awak boleh print. Awak boleh simpan sebagai nota poket awak. Untuk awak gunakan bila nak menjawab soalan bahagian C. Okey, cikgu juga bagi nota bahagian kedua, cikgu bagi nota tentang kesimpulan, hipotesis dan rangkuman keseluruhan kemahiran proses sains. So, ini nota yang kita belajar minggu lepas. Actually, cikgu dah upload bagi ke awak. Awak boleh print bahagian yang penting, iaitu formula nak buat ayat ni. Jadi, awak boleh rujuk bila-bila awak nak guna, terutama nak dekat musim peperiksaan lah. Sebenarnya kalau setiap kali awak buat latihan, awak boleh gunakan. Ini pun nota cikgu dah bagi. Jadi nanti awak boleh download dan simpan untuk awak gunakan sebagai rujukan. Jadi, kita dah habis dah panjang untuk unit 1. Unit 1 ni kalau buka buku teks nanti ada apa-apa pun di unit 1. Okay, kalau cikgu tunjuk buku teks awak. Semua ada buku teks masing-masing kan. Cikgu nak tunjukkan, awak macam kenapa cikgu ajar benda ni? Sebab ini ikutkan buku teks pun dia mengulang semula apa yang awak dah belajar sebelum ni. Ini unit kandungan kan. Surat 6. Saya cikgu buka. Kenalan. Okay. Okay, bila awak buka buku teks awak, dia masih mengulang benda-benda yang sama. Apa itu kemahiran proses sains. Jadi nota yang cikgu bagi pendek itu sebenarnya dia merangkumilah semua benda yang ada dalam bahagian buku teks awak ni. Buku teks awak ni menceritakan gambaran eksperimen.
Tapi kata kunci penting adalah awak memang kena kenal pasti item-item yang ada dalam kemahiran proses sains. Iaitu apa? Awak tahu macam mana nak buat tujuan. Cikgu pernah bagi formula minggu lepas. Awak boleh tahu macam mana buat hipotesis. Awak dapat kenal pasti ketiga-tiga pemboleh ubah. Ini kita panggil sebagai laporan eksperimen. Ini adalah perkara yang perlu ada dalam laporan. Tujuan, penyataan masalah. Nak buat salah tu, awak timbulkan masalah. Apakah, contohnya, ini penyataan masalah. Adakah disi kereta belok akan mempengaruhi jarak pergerakan kereta belon? Ya, itulah masalah. Bila ada masalah, perlu diselesaikan dengan buat eksperimen, sediakan alat dan bahan, tuliskan langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Yang kita buat atas ni, teknik kita. Oh, pertama kena buat macam mana itu adalah langkah. Langkah pertama kena buat apa? Sediakan bahan, tiup belon, lepas tu mulakan. Itu adalah langkah-langkah dan diakhiri dengan kita catat. Bila kita dah catat data, kita perlu mentafsir data selalunya di dalam bentuk graf dan juga jadual. Itu adalah dan kita akhiri dengan kesimpulan. Bila cikgu cakap kesimpulan adalah hipotesis. Pertama, diterima atau tidak ni nak dapat tahu macam mana dengan buat eksperimen. Bila kita buat eksperimen, oh, kita punya hasil sama dengan hipotesis, kita terima. Jadi, nyatakan kesimpulan ni salin balik hipotesis yang awak dah buat. Sebab tu cikgu cakapkan, hipotesis dan kesimpulan adalah sama. Dan biasanya pula, untuk eksperimen, hipotesis semua diterima sebenarnya. Jarang hipotesis kita gagal, tidak diterima. Sebab apa? Cikgu cakapkan awak membuat sesuatu benda yang telah dilakukan dan telah diuji. Cuma awak menguji semula. Jadi selalunya data dah ada. Berbeza dengan mereka yang menjadi, kita panggil researcher, penyelidik. Dia membuat benda baru yang semua orang tak pernah buat. Kat situ lah yang akan ada risiko, adakah hipotesis kita ni sangat selari tak dengan hasil. Jadi dalam istilah sains, tiada istilah salah. Hipotesis ni adalah sesuatu yang awak rungkaikan, awak hubung kaitkan antara dua pemboleh ubah. Iaitu, bila sebut pasal hipotesis, macam nota yang cikgu dah bagi minggu lepas, awak kena kaitkan dua pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi dan bergerak balas. Sebab tu cikgu sangat tekankan kat awak kena kenal pasti dua ni. Mungkin awak rasa kenapa sampai 2 minggu cikgu menekankan ulang tentang soalan ini, sebab ini sangat penting. Sepatutnya di tahap sekarang ini, awak tiada masalah untuk menjawab bahagian pemboleh ubah. Dan awak dah tahu teknik, awak mesti kena mulakan dengan parameter. Kita ibaratkan parameter dan objek ni ibarat manusia. Manusia tanpa kepala bukan manusia. Manusia tanpa badan hanya kepala pun bukan manusia. Jadi dia kena pair, dia pasangan. Tangan kanan mesti ada pasangan tangan kiri. Mata kanan mesti ada pasangan mata kiri. Awak tak boleh pisah-pisahkan dia. Awak siapa nak pisah-pisahkan dia kan? Jadi itu istilah kita. Ini adalah contoh-contoh eksperimen. Maka kesimpulan dia lah, kalau awak perasan, mana ada dia cerita benda-benda ni semua. Tapi awak yang kena perhatikan. Jadi kesimpulan kita, kemahiran proses sains adalah terdiri dari memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan diakhiri dengan mengeksperimen. Dan di kat sini awak dah bolehlah buat contoh-contoh soalan. Okey. Yang lain-lain tu di pemerhatian ni semua adalah berdasarkan apa yang awak nampak di atas. Okey. So cikgu terus nak masuklah unit 2. Okay, mungkin awak nak ambil take break, nak ambil nafas kan. Allah tak boleh bernafas dengan cikgu cakap tanpa henti kan. Cakap pula laju kan.
Jadi awak boleh ambil nafas. Cikgu pun nak ambil nafas. Okay, now kita akan mulakan untuk masuk. Antara banyak bahagian sains, cikgu sangat suka belajar tentang manusia. Antara tumbuhan, manusia dan haiwan, cikgu suka belajar dua benda. Antara manusia dan juga mikroorganisma. Cikgu sangat suka belajar dua benda ni. Sebab cikgu rasa benda ni adalah manusia sangat dekat dengan kita. Kita manusia, semua manusia. Kita kena kenal diri kita sebab tiada yang boleh kenal kita melainkan kita sendiri kenal diri kita. And cikgu suka belajar mikroorganisma lah. Cuma hari ni cikgu nak mulakan dengan belajar tentang manusia. Okey, bahagian manusia ni akan terpecah kepada dua bahagian. Pertama, bahagian tentang pembiakan manusia. Kedua, awak akan belajar tentang sistem saraf manusia. Jadi dekat bahagian manusia untuk sains tahun 6 ni ada dua jenis sahaja. Kita mulakan dengan pembiakan manusia. Bila belajar tentang pembiakan, awak dah belajar di sains tahun 2. Apa itu pembiakan adalah kita cuba menambah generasi kita. Dalam Islam, untuk menambah generasi kita adalah kita perlu berkahwin. Perlu mempunyai pasangan yang halal. Okey, suami perlu ada isteri lah. Jadi apabila suami dan isteri itu wujud, maka barulah lahir generasi baru melalui proses pembiakan. Manusia membiak adalah dengan cara melahirkan anak sahaja. Tak ada manusia bertelur. Tak ada. Sebab bila sebut tentang pembiakan benda hidup terdiri daripada tumbuhan, haiwan, manusia, mikroorganisma. Jadi pembiakan bagi benda hidup ada dua. Iaitu, ya Allah, pen ni kenapa? Aish. Yes. Nak bagi kerjasama. Okey. Bila sebut tentang pembiakan, kita ada dua. Okey dah cikgu ni. Okey. Iaitu bertelur dan melahirkan anak. Tapi manusia tidak pernah bertelur ya, anak-anak. Okay, jadi manusia hanya melahirkan anak sahaja sama ada secara normal ataupun secara pembedahan. Dua je cara nak bersalin. Sama ada normal tu keluar sendiri melalui faraj. Nanti awak akan belajar bahagian yang cikgu sebut tadi tu dan juga secara pembedahan. Nanti cikgu akan tunjuklah. Ini paling interesting lah. Cikgu akan bagi awak beberapa video. Dan kita akan belajar tentang organ pembiakan lelaki dan juga organ pembiakan perempuan. Okey. Belajar bahagian ni kita tak perlu rasa malu. Okey, belajar sains ni, bila belajar bab-bab berkaitan dengan pembiakan ni, awak jangan malu. Benda ni adalah ilmu. Kita pegang. Wah, awak tak nampak cikgu tengah tunjuk apa. Patutlah. Cikgu cakap sorang-sorang. Cikgu beri yelah. Cikgu ingat cikgu tunjuk awak dapat. Rupanya cikgu dah tukar skrin. Cikgu dah sampai planet Marikh dah. Rupanya cikgu dah tinggal awak semua kat bumi. Okey ni cikgu berbebel-bebel tadi yang ini. Panjang cikgu membebel tadi. Okey. Patutlah ada macam cikgu pun dia tunjuk something. Kan? Cikgu rasa awak nampak. Okey now. Okey. Okay. Okay. Now kita nak tengok. Selepas tu kita akan belajar proses persenyawaan manusia hingga dilahirkan. Kenapa senyawa? Persenyawaan tu adalah kita mewujudkan orang baru. Kita memberi nyawa kepada generasi baru. Nyawa tu datang daripada Tuhan tapi kita adalah asbab kepada wujudnya mereka. Bukan kita yang memberikan nyawa tapi kita mensenyawakan, kita menyambung untuk dihidup. Kita jaga untuk dihidup. Sebab yang menghidupkan semua adalah tugas Allah. Kita hanya menjaga dia untuk kekal hidup. Okey, last sekali kita akan belajar kepentingan pembiakan kepada manusia. Salah satu bila sebut tentang kenapa kita kena tambah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kena berkahwin? Sebab apa Nabi galakkan untuk berkahwin? Sebab Adam memang diciptakan mempunyai Hawa. Sedangkan Nabi Adam dalam syurga, benda pertama Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah wujudkan. Dan ketika itu Nabi Adam seorang sahaja di syurga. Kawan-kawannya malaikat lah. Tapi dia rasa sunyi.
Dia rasa macam tak ada kawan. Jadi dia minta sesuatu pada Allah SWT. Aku nak seseorang untuk dijadikan teman. Jadi Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dia adalah manusia yang diciptakan daripada tanah. Maka ketika itu Nabi Adam rasa sunyi. Tiada pasangan, tiada kawan. Jadi Allah ciptakan berbeza jantina. Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Jadi kat situlah Nabi Adam dan Hawa. Sebab itu Allah kata manusia, lelaki memang dipasangkan untuk perempuan. Memang dalam Quran ada tertulis lelaki memang diciptakan berpasangan dengan perempuan. Tiada istilah lelaki dengan lelaki. Tiada istilah perempuan dan perempuan. Tak ada istilah lelaki dengan lelaki kita panggil gay. Kenapa cikgu kena cakap? Cikgu kena beritahu awak. Cikgu kena beritahu awak tentang benda ni. Okey, tak ada istilah. Bila sebut pasal gay, awak kena ingat kisah kaum Nabi apa? Kaum Nabi Lut. Jadi apa yang jadi? Kalau awak baca balik kisah Nabi, awak akan tahu kenapa Allah sangat murka. Tiada istilah lelaki dengan lelaki. Manusia memang dipasangkan berbeza jantina. Okey, so ini sahaja bahagian tentang pembiakan. Selepas itu, kalau sempat, kita akan mula masuk sistem saraf. Mula-mula, apa yang kita akan belajar? Jenis sistem saraf. Lepas itu, fungsi sistem saraf. Dan juga kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Dan akhir sekali, macam mana nak menjaga sistem saraf? Okey, sistem saraf ni kita kategorikan dia tak banyak. Tapi dia susah sedikit lah pada pandangan cikgu. Tapi, don't worry, kita nak belajar. Okay, now seperti biasa bila cikgu nak mulakan bahagian tersebut, cikgu akan mula buka dengan buka video. So, cikgu akan perkenalkan apakah itu sistem pembiakan manusia. So, apa yang kita nak belajar malam ini, cikgu akan tunjukkan video pertama dahulu. Apa yang awak semua nak belajar malam ini. Okay, kita nak belajar tentang apa? Malam ini kita nak belajar tentang cikgu cari sekejap Okey. Kita nak belajar tentang organ pembiakan manusia. Ini adalah sains tahun 6. Sekejap cikgu share pakai handphone. Okey. So, ini yang kita nak belajar malam ni. Okey, ini benda baru. Cikgu tak pernah ajar pun sebelum-sebelum ni. So, ini adalah part yang awak akan belajar, unit 2 manusia. Okey. Alamak, bateri saya nak out. Sekejap Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah termasuk benda lain akhirnya. So, itu sahaja. So, pertama cikgu akan perkenalkan awak organ pembiakan lelaki dan juga perempuan. Kat sini kita nak belajar bahagian-bahagian ni lah. Jangan risau, jangan malu-malu. Tak, kita belajar. Benda ni adalah gambaran. Hanya awak je yang tahu macam mana. So, kita nak belajar saja. So, bila belajar benda macam ni, awak kena open saja. Tak ada rasa malu-malu ke tidak. Kalau belajar sains ke, belajar bahasa agama ke, kita jangan limitkan apa kita nak belajar. Belajar je. Sebab niat awak, sebab awak nak belajar kerana Allah. Untuk awak dapatkan ilmu. So, awak tak perlu ada rasa susah ke, segan ke tangan. Okay, now
Welcome to unit 2 manusia. So dalam gambar ajar ni cerita tentang seorang perempuan yang ingin sangat bersalin. Cakap kat sini mak sakit. Okey, sakit tak bersalin. Awak boleh tanya mak ayah. Mak ayah pula. Ayah ayah tak mengandung. Okey, awak boleh tanya mak awak. Sakit tak bersalin? Okey, bersalin dua jenis. Sama ada awak tanyalah, mak saya ni bersalin normal ke? Bersalin secara scissor. Kita panggil istilah scissor. Lepas tu tanya sakit ke tak? Sakit. Sakit tu macam mana? Nak gambarkan. Okay, cikgu nak share satu benda. Kalau awak tahu hadis, Nabi kata, tanya antara mak dan ayah, siapa yang perlu kita dahulukan? Nabi kata apa? 3 kali Nabi ulang umi, waktu baru abi. Kenapa 3 kali Nabi sebut tentang emak dan emak? Tak kisahlah awak panggil emak ke, emak, ataupun umi, ataupun mama. Apa lagi ibu, mami. Tak kisahlah, ke ada lagi lain selain daripada tu. Ke cikgu ada istilah lain yang cikgu tak tahu. Ibu, mama, emak, umi, mami. Ada lagi tak yang lain? Dia panggil mak dia selain daripada tu. Cikgu rasa itu klise punya panggilan lah. Tak kisahlah apa istilah dia, dia tetap seorang wanita yang melahirkan. Kenapa Nabi ulang 3 kali umi, wa abi. Wa tu dan. Kenapa umi dan abi? Okey, awak nak tahu sakitnya bersalin ni adalah macam mana? Okey, bila seseorang ibu melahirkan seorang anak, kalau anak lelaki, dia akan putus 2 urat saraf dia. Cikgu akan tunjuk urat saraf macam mana. Urat saraf tu halus. Dia akan putus 2 urat saraf. Kenapa mak? Sebab melahirkan seorang anak ini adalah satu perjuangan hidup atau mati. Jika Allah takdirkan panjang umur, dia akan hidup bersama bayi dia. Jika Allah tidak takdirkan dia panjang umur, dia akan pergi selepas itu. Jadi dia ada satu perjuangan hidup dan mati lah. Dia adalah istilah, kita tak tahu sama ada mak tu masuk dalam bilik bersalin, dewa bersalin tu dia akan keluar bersama bayi dia atau tidak. Dia ada satu perjuangan hidup dan mati lah. Sebab tu Nabi angkat darjat seorang mak. Jadi sebab tu Nabi ada kata apa? Syurga di bawah tapak kaki bawah. Bukanlah awak pergi sekarang tengok bawah kaki mak awak. Mana syurganya tak nampak pun. Itu adalah gambaran. Bukanlah syurga tu betul-betul bawah kaki. Kita nak menggambarkan nak dapat keberkatan, nak dapat redha adalah daripada mak juga ayah. Okay, so wanita ni sakit sangat nak bersalin. Dia kata sabar puan, kita hampir sampai di dewan bersalin. Selepas dah bersalin, tanya puan dapat anak lelaki. Tanyalah seorang mak. Waktu dah bersalin tu sangat sakit. Tapi bila dia dah lahir seorang anak dia dah keluar, sakit tu hilang. Bila tengok muka awak yang kecil yang nangis. Jadilah anak yang mendengar kata yang taat kepada ibu bapa. Sebab redha Allah letak kepada redha ibu bapa. Jadi kalau awak tak dapat redha mak ayah, Allah pun belum tentu meredai hidup awak. Okey, jadi sebab tu dalam solat, lepas solat awak kena doa untuk mak ayah awak. Sebab seorang mak dia tak akan lupa mendoakan seorang anak. Tapi belum tentu seorang anak tu sentiasa ingat untuk doakan mak ayah. Dan awak kena sentiasa mendoakan sebab suatu hari nanti, jika dipanjangkan umur, awak pun akan bakal jadi seorang mak dan ayah juga. Awak macam rasa lah cikgu, saya baru umur 12 tahun. Takkan saya tak nak kahwin lagi. Tak, cikgu cakap sesuatu one day, satu hari nanti. Kita tak tahu. 10 tahun lagi ke? Mungkin pada awal, awak nak kahwin lepas SPM ke? Mungkin. Wallahualam, itu semua jodoh. Okay, now kita nak belajar tentang pembiakan manusia. Okay, bayi yang baru dilahirkan ialah hasil daripada proses pembiakan manusia. Manusia membiak untuk memastikan kemandiran spesies, iaitu supaya generasi, contoh Ilman berkahwin dan dapat anak. Jadi Ilman akan meneruskan legasi, contoh nama anak Ilman nanti satu hari Aiman bin Muhammad Ilman, contoh. Mungkin nak nama Aiman, tak biasa cikgu nak nama apa yang best, mungkinlah nak nama Daniel ke. Jadi itulah kita panggil kemandiran spesies. Kita tak nak mengelakkan kepupusan supaya generasi ilman legasi tu berterusan sampai anak cucu cicit. Itu kita panggil supaya kita kekalkan generasi manusia ini. Bagaimana manusia membiak?
Okey, manusia membiak melalui proses pembiakan. Proses manusia melibatkan wanita dan juga lelaki dan juga perempuan. Sebab tu kalau lelaki kahwin dengan lelaki sampai kiamat takkan ada anak. Ibarat macam kucing jantan dengan kucing jantan, tiba-tiba dia ada anak, risau. Itu anak siapa? Itu anak angkat tu cikgu rasa. Sama juga manusia, tiba-tiba kalau lelaki kata dia kahwin dengan lelaki, tiba-tiba beranak. Risau. Ni anak siapa? Boleh jadi, oh itu bukan lelaki. Rupa tu perempuan dia berpura-pura lelaki. Boleh jadi. Oh rupa tidak, ini anak angkat. Jadi banyak. Lagi-lagi kat luar negara. Benda ni sangat jadi masalah besar. Dan kita kata inilah tanda-tanda akhir zaman. Yang mana manusia akan kembali kepada zaman jahiliah. Kalau awak belajar agama sirah, jahiliah tu apa? Manusia balik kepada zaman-zaman yang Allah laknat lah. Yang zaman, ni apa jahil? Jahil itu bodoh. Zaman yang sangat-sangatlah yang teruk. Jadi kita nak minta dijauhkan lah supaya Allah teguhkan iman kita. Awak kena doa. Bukan doa untuk awak berubah saja. Sebab semua manusia boleh berubah. Yang kita minta adalah untuk ditetapkan hati kita dan agama kita. Jadi, cikgu kongsi satu benda. Kalau awak doa solat, kadang-kadang doa boleh je bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab. Awak doakanlah supaya Allah hidupkan awak dalam Islam dan matikan awak juga dalam Islam. Dan bangkitkan awak dekat pada mahsyar dalam Islam dan masuk syurga dengan Islam. Kita nak minta supaya Islam tu berkekalan. Kita tak nak hidup dengan Islam saja tapi pengakhiran kita tidak. Jadi na'udzubillah, minta jauhkan awak doa. Sebab doa adalah kunci bagi orang beriman. Jadi awak doa, kita orang Islam. Hari-hari doa supaya hati awak, iman awak ditetapkan. Sehinggalah kita mati. Okey. Jadi organ pembiakan lelaki dan perempuan membentuk satu sistem pembiakan. Macam video tadi, lelaki ada 2 sahaja. Kalau tanya, apakah organ pembiakan lelaki? Dia 2 je, senang sangat. Senang, cikgu kata. Kenapa senang? Sebab 2 je. Jangan risau. Kalau tak ingat juga, dia tak tahu lah. Lagi-lagi lelaki. Jadi kalau dia tak tahu tu, ini memang nak kena telan ni. Tiba-tiba dia tak ingat. Jadi organ pembiakan lelaki terdiri pada 2 jenis, testis dan juga zakar. Testis yang mana? Yang bahagian bulat kat tepi sisi dah. Itu adalah testis. Bukan yang bulat tu, itu sarung. Nanti awak belajar sekolah menengah apa nama sarung tu. Dalam sarung tu, dia ada satu telur. Kita panggil telur, dia bukan telur. Nama dia testis. Jadi awak ingat, yang dok sebut telur-telur tu sebenarnya dia ada testis. So T merujuk kepada telur yang awak sebut tu ialah testis. Testis itu tempat apa? Tempat sperma dihasilkan. Jadi cikgu selalu kata testis ni macam kilang. Kilang apa? Bukan kilang buat biskut. Bukan kilang makanan. Tapi kilang menghasilkan sperma. Sperma ni adalah produk. Nanti detail ni awak akan belajar sekolah menengah. Sekolah rendah awak belajar 2 bahagian je. Manakala yang panjang ini kita panggil sebagai zakar. Atau dalam bahasa Inggeris, we call as penis. Testis dalam bahasa Inggeris bahasa testis lah. Tapi zakar ni dalam bahasa Inggeris, dia adalah penis. Apa fungsi zakar ni? Dia menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan. Bukan sperma sahaja. Sperma tu apa? Yang terhasil daripada air mani. Sebenarnya air mani dalam dia ada sperma. Jadi kita salah sebut, kita pelik pula. Zakar mengeluarkan bukan saja air mani yang ada sperma, tetapi dia mengeluarkan juga air kencing. Jadi saluran zakar ni mengeluarkan 2 benda sebenarnya. Air mani yang ada sperma. Sperma mesti dalam air mani. Dia tak boleh bergerak sendiri. Dan juga air kencing lah. Ini informasi tambahan cikgu bagi. 2 sahaja lelaki. Zakar dan testis. Seterusnya. Awak ingat awak boleh buat akronim zakar. Mungkin Zakaria. Zakaria kan lelaki.
Okay, next kita pergi pada organ pembiakan wanita. Dia banyak sedikit lah. Organ pembiakan wanita atau perempuan dia ada dalam 4. Jadi organ pembiakan wanita atau perempuan terdiri pada 4. Dia ada 4 beza. Tadi lelaki 2, perempuan dia double sikit daripada lelaki. Perempuan kan kena lebih daripada lelaki. Tak boleh sikit-sikit ni. Ni bukan perempuan lah. Lelaki sikit-sikit je. Kan macam perempuan, baju selalu kalau baju lelaki yang perempuan mesti banyak. Baju dengan tudung. Tudung ni tak boleh pukul 1. Dia kena 2, 3, 4. Tapi dia pakai 1 je hari-hari. Itu wanita. Tudung yang lain tu tak ada, dia tak pakai. Tapi nanti dia cakap dia tak ada tudung. Itu perempuan. Tapi lelaki balik-balik pakai baju tu je. Tak ada pastikan lah kerana dengan mak ayah. Certain selalunya perempuan akan lebih banyak lah baju berbanding lelaki. Jadi perempuan terdiri pada faraj, uterus, tube fallopian dan juga ovari. Okey, kita mulakan daripada bahagian pintu masuk. Pintu masuk kita dipanggil sebagai faraj, iaitu saluran yang menerima sperma daripada zakar. Jadi bermaksud, apa maksud dia? Nanti zakar akan masuk dekat bahagian ni dan zakar akan melepaskan dia punya sperma. Ataupun nama lain faraj dalam bahasa Inggeris we call as vagina. Itu namanya. Ini adalah bahagian yang cikgu lorikkan ni adalah we call as faraj ataupun in English we call as vagina. Okey, lepas tu kita masuk sikit ke dalam, kita akan ada bahagian uterus. Uterus ni ataupun kita akan panggil dalam bahasa common kita lah Uterus ni istilah sains. Istilah bahasa Melayu-Melayu kampung kita panggil dia sebagai rahim. Kenapa bahagian sini kita panggil rahim? Nanti cikgu ceritakan. Kenapa nama dia rahim? Ni perempuan. Kenapa tak rahimah? Kenapa rahim? Nanti cikgu akan beritahu kenapa. Ini dia berkaitan dengan Islam lah. Awak jangan fikir pula, cikgu buat lawak ke? Tidak. Cikgu akan ceritakan di sebalik sesuatu benda ni dinamakan. Sebab tu cikgu cakap Al-Quran adalah sumber rujukan umat Islam. Dia yang ada semua benda. Bila sebut pasal sains, matematik, geografi, semua ada dalam Al-Quran. Tertulis. Nanti cikgu cerita kenapa nama dia rahim. Okey. Jadi, kita kenapa dia rahim, apa fungsi dia? Tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Uterus juga dipanggil sebagai rahim. Apakah embrio tu? Apa benda embrio tu? Embrio tu sebenarnya bayi. Jika seseorang bayi tu akan duduk dalam ni. Tapi dalam tu kita tak panggil bayi. Dia panggil sebagai fetus. Nanti awak akan belajar lah. Kenapa rahim? Cikgu cakap Pertama sekali awak kena tahu di sini tempat seorang bayi dibesarkan. Semua orang termasuk cikgu. Awak, siapa dalam ni? Ilman, Amni, Iris, Haris, Kalish. Semua orang dibesarkan di dalam ini. Yang kita panggil adalah dikenali sebagai rahim. Kenapa rahim? Rahim ini diambil daripada nama Allah, Ar-Rahim. Ar-Rahim apa? Dia adalah salah satu daripada 99 nama Allah yang bermaksud penyayang. Kenapa penyayang? Kerana seorang ibu, dia sangat sayangkan seorang anak, dia sanggup besarkan anak dia dalam ini. Yang kecil di senar ruang ni. Tapi awak akan duduk di dalam ini selama 40 minggu. Awak dibesarkan 40 minggu sama dengan 9 bulan 10 hari. Awak dibesarkan daripada hari pertama sehingga awak 9 bulan. Lama tak? Lama. Lama untuk seorang ibu tu memegang seorang bayi yang mungkin berat sampai 6 kilo. Mungkin berat sampai 3.5 kilo. Tapi Allah jadikan seorang wanita, emak itu seorang yang sangat penyayang. Dia membesarkan anak itu daripada sekecil-kecil pada umur 1 hari sehinggalah genap umur 9 bulan. Jadi sebab itu kita panggil dia. Kenapa nama dia rahim? Rahim sebabkan kita relatekan dia ambil daripada nama Allah bermaksud Ar-Rahim. Maksud dia penyayang. Sayanglah bapa adik-adik. Contoh kalau awak, cikgu ada 8 orang adik-adik. Bermaksud ada 8 orang kat sini. Ada orang tu mak dia sampai 12 orang anak. 12 orang anak membesar dalam satu tempat kecil ini.
bersilih ganti. Kalau adik-beradik tu beza setahun. Oh, tahun ni ada anak, tahun depan ada anak. Bermasa setiap tahun diisi dengan satu roh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mana ditumpangkan untuk hidup di sini sebelum dia hidup ke dunia selama-lamanya. Okay, next kita panggil kepada saluran ini, nama dia tiub fallopian. Tempat berlakunya persenyawaan antara ovum dan juga sperma. Jadi ini pula adalah ovari, tempat ovum atau telur dihasilkan setiap bulan. So itu sahaja bahagian organ. Jadi fungsi, kita dah kenal fungsi. So awak hanya ingat, lelaki ada 2 sahaja organ pembiakan. 2 sahaja. Ya. Dia dah jadi macam ni. Dia kena rasuk. Ya. Main cikgu ni kan. Saya nak tercunting je. Sekejap lelaki ada 2 sahaja organ. Kalau tanya 2 siapa? Zakar dan juga testis. Kalau ni cikgu Zakaria ada telur. Zakaria tu zakar. Telur tu adalah testis. Manakala wanita dia lebih sikit. Kan cikgu kata perempuan ni dia kena ekstra sikit. Okay. Dia ada 4. Terdiri daripada faraj. Kita ada uterus. Kita ada tiub fallopian. Dan juga ovari. Okey, sekiranya ovari membebaskan lebih daripada satu dalam satu masa, dia kata apa? Sekiranya ovari membebaskan lebih dari satu ovum pada satu masa, terdapat kemungkinan berlakunya kelahiran kembar jika ovum tersebut berjaya disenyawakan. Awak bayangkan, rahim yang kecil ni, itu awak seorang. Bayangkan orang yang ada anak kembar 3. Ada 3 orang duduk dalam satu rahim. Okey, sebenarnya bayi bukan dalam perut ibu tau. Mak awak tak makan adik awak ke awak. Dia duduk di bawah rahim. Rahim duduk di bahagian bawah perut. Nanti cikgu akan tunjukkan video. So next kita akan pergi kepada proses persenyawaan. But seperti biasa sebelum kita pergi kepada bahagian tersebut, cikgu nak bagi awak jawab soalan dahulu untuk awak lebih menguasai bahagian-bahagian ni. Okey. Ni adalah latihan pertama. Okey. Ini adalah soalan pertama. Semua orang boleh buka dahulu. Cikgu bagi masa rasa dalam masa 1 minit. Awak boleh siap. 9 minit kita akan bincangkan jawapan. Okey. Cikgu ada 2 soalan kedua. Soalan kedua ini adalah fungsi. Okey, ni awak kena baca betul-betul lah. Sebab bahagian fungsi ni dia akan nampak macam susah sedikit. Ni adalah soalan ketiga. Tapi dia masih sama, tak apa. Kita buat banyak-banyak. Dia buat soalan sampai muntah. Supaya nanti awak masuk je bulan 3, awak dah advance sebab awak dah belajar. Laju sedikit lah daripada orang lain. Okay, cikgu bagi siap-siap dahulu latihan tu. Kita akan bincangkan. Awak buat yang nombor 1 dahulu. Link pertama yang nombor 31480122. Okay, sekarang dah tepat berapa sah? 9 minit. Okay, awak boleh dah siap? Orang dah siap? Soalan pertama dahulu sahaja. Nanti baru kita bincangkan soalan kedua. Okay, cikgu minta izin minum air sikit boleh? Okey, ini adalah soalan pertama. Suaikan bahagian-bahagian organ. Okey, pertama sekali. Cikgu nak mulakan dengan bahagian organ lelaki. Cikgu nak tanya siapa ya? Cikgu nak tanya orang pertama, orang terakhir dalam list nama cikgu adalah Ilman. Okay, lelaki mempunyai organ apa Ilman? Ada 2 saja. Iaitu? Ilman ada? Dia tengah jawab. Okay, lelaki ada 2 saja organ. Apakah organ lelaki?
Dan cikgu sesuaikan. Cuma cikgu nak tahu apa je organ yang lelaki ada. Di sini ada 6 benda. 4 perempuan punya, 2 lelaki punya. Pertama sekali, ini adalah zakar. Yang telur ini adalah testis. Manakala untuk perempuan, pintu masuk dia adalah faraj. Di tempat itu, yang tengah ini adalah uterus. Macam mana tarik ni? Uterus. Okey. Saluran ini kita panggil sebagai tube fallopian. Dan telur untuk perempuan kita panggil sebagai ovari. Okey, dah hantar. Jawapan kita betul. Okay, now kita pergi kepada soalan bahagian kedua. Awak boleh jawab dahulu. Soalan yang link nombor 208-7523 tu. Awak jawab dahulu. Kita akan bincangkan. Cikgu refresh balik. Okay, sekarang 9.12. Awak jawab dahulu. Dalam pukul 9.13. Kita bincangkan jawapan yang awak dah buat dan juga cikgu akan bincangkan. Okey, so awak dah buat. Jom kita bincang jawapan sama-sama. Suaikan pembiakan dan fungsinya. Kita mulakan dengan faraj. Apakah fungsi faraj? Faraj merupakan di tempat apa? Dia adalah saluran yang menerima sperma dari zakar. Okey, apa fungsi testis? Dia adalah kilang bagi seorang lelaki, iaitu kilang apa? Kilang tempat sperma dihasilkan. Apakah fungsi tube fallopian? Dia adalah saluran. Saluran apa ni? Dia merupakan satu saluran tempat proses persenyawaan berlaku antara ovum dan juga sperma. Seterusnya, uterus. Uterus adalah tempat seseorang bayi itu dibesarkan yang kita panggil sebagai embrio. Tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Okay, next kita ada ovari. Tempat ovum dihasilkan setiap bulan. The last one is kita ada zakar. Zakar adalah menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan. Okay, ke bawah. Tak boleh. Okay. Saya rasa betul ke cikgu ada salah? Okay, jom kita simak jawapan. Yes, kita betul semua. Now kita pergi ke soalan kedua ni. Cikgu terus masuklah sebab masih benda yang sama. Cikgu ni bagi ni soalan yang kedua kan. Okay, soalan yang kedua ni adalah awak labelkan. Okay, ini adalah zakar. Manakala ini adalah testis. Okay, ni perempuan pula. Ini adalah faraj.
Yang tengah ini adalah uterus. Bentuk dia pun bentuk U. Okey. Ini saluran ini adalah tube fallopian dan telur kiri dan kanan ini adalah ovari. Tempat hasilnya ovum. Okay, now this one adalah soalan word wall. Okay, soalan ni ada dalam 10. Cikgu bagi awak jawab dahulu. Cikgu bagi masa dalam 2 minit. 9:18 kita akan bincangkan. Okay, awak jawab dahulu. Okay, cikgu hantar balik. Ada kawan awak tak dapat link kan? Nampak? Saya dah tekan. Sekejap Cikgu hantar link ni. Wall ni semua orang kena buat dan cikgu nak tanya jawapan. Kalau awak malu, cikgu saya malu dah lah bercakap. Awak boleh type jawapan. Cikgu nak setiap orang jawab. Okay? Untuk mengetahui kewujudan semua orang dalam kelas ni. Cikgu akan tanya soalan. Jadi awak jawab dahulu. 9:18 cikgu akan tanya setiap orang. Tak apa. Jangan risau. Jangan malu. Belajar jangan ada istilah malu. Kita tolak tepi rasa malu tu. Sebab untuk ilmu kita tak boleh malu. Tak tahu tanya. Biar orang cakap, dia kan saya tanya tak apa. Okey. Awak jawab dahulu. Okey, 9:18 kita bincang. Nanti cikgu akan tunjuk a few video. Okey, now. Okey, jom tak apa. Jom kita bincang. Okey, cikgu akan tanya setiap orang. Soalan. Cikgu nak mulakan soalan dulu. Cikgu mulakanlah. Jadi berapa orang dalam ni? Kita ada 6 orang. Dia ada 7. Siapa yang hilang? Ni hilang. Okay, dalam ni buat masa ni kita ada 5 orang lah termasuk cikgu. So, cikgu akan jawab soalan dahulu. Okay, soalan pertama cikgu akan jawab. Okay, soalan pertama. Antara berikut yang manakah organ yang menghasilkan ovum atau telur setiap bulan? We call as ovary. Ovum adalah ovary punya telur. Okay, soalan nombor 2 cikgu nak tanya Iris. Okey, kalau awak segan nak buka mic, awak boleh type je jawapan kat chat. Cikgu boleh baca tak apa. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah organ tempat untuk embrio membesar? Uterus. Yes, betul. Pandai. Okay, next. Nama selepas Iris adalah Haris. Okey, antara berikut yang manakah organ proses persenyawaan berlaku antara ovum dan juga sperma? Kat mana dia berlaku? Tube fallopian. Betul, pandai. Tube fallopian. Okey, soalan seterusnya cikgu akan bagi kepada Kalish. Kalish kan? Kalish Irvina kan? Okey.
Okey, organ pembiakan perempuan ada berapa total dia? Kata hidung cikgu. Anda kalau tak awak type. Betul, pandai kali. Okay, next. Lepas sekali kita ada Ilman. Organ pembiakan lelaki terdiri daripada, dia boleh dua jawapan. Ada berapa? Memang cikgu nak beritahu dua kan. Apakah dua tersebut? Ilman. Apakah dua organ pembiakan tersebut? Okey, satu lagi. Ada dua. Dan testis. Okey, next cikgu jawab. Organ pembiakan lelaki ada berapa? Dua. Okay, next kita balik kepada orang pertama, Iris. Antara berikut, yang manakah organ yang menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan? Apakah saya? Siapakah saya ini? Iris ada. Apakah saya yang dimasukkan di sini? Okay. Next, kata cikgu bagi pada Aris. Okay, Aris, apakah jawapan soalan ini, Aris? Apa? Aris ada. Aris, apa jawapan dia? Siapakah saya yang dimasukkan ni? Bawa dia type jawapan. Kalau macam segernya cikgu saya nak bercakap. Tak apa, type. Okay. Apakah jawapan dia? Apakah organ ini? Okay. Jawapan dia cikgu bagilah. Macam panjang kan. Jawapan dia yang menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan adalah zakar. Okay, seterusnya Amni. Organ pembiakan perempuan terdiri daripada kecuali apa? Apa yang bukan perempuan punya? Amni ada? Okay, betul. Okay, next saya nak tanya Ilman. Okay. Antara berikut yang manakah organ yang menghasilkan sperma? Apakah nama organ tersebut? Lelaki ada dua saja. Tapi apalah nama dia? Siapakah saya? Siapa yang jadi kilang kepada lelaki? Pandai. Okay, soalan last. Antara berikut yang manakah organ yang menerima sperma daripada zakar, Ilman? Pilih A, B atau C. Tak apa, awak type je A, B atau C. Tinggal akan tekankan. Siapa yang akan menerima sperma daripada zakar? Betul. Pandai semua orang. Okay, now kita dah habis dah bahagian pembiakan ni. Cikgu nak tunjukkan interesting part. Kita nak masuk tentang persenyawaan. So, cikgu ada beberapa video untuk cikgu tunjukkan. Pertama, cikgu ada dua video daripada, this one is daripada TikTok. Ni yang cikgu jumpa lah. Dia ada dua video daripada TikTok berkaitan dengan persenyawaan dan juga fakta tentang air mani. Okey, fakta tentang sperma lah. Okey, this is untuk information untuk awak tahulah. Okey, pertama, ini adalah proses senyawaan yang berlaku. Cikgu harap kita masuk kan. Okey, lambatnya phone ni. Okey, this one adalah dia punya video. Ini IVF. Yang mana berlaku di bawah. Okey, itu adalah IVF. IVF itu adalah bayi ataupun istilah sains kita panggil bayi tabung uji. Bermaksud hasil tu dilakukan di luar. Okey.
Ini Tahukah 3 fakta menarik tentang sperma? Sperma lelaki berbentuk seperti berudu, ada kepala, leher dan ekor. Leher ni adalah pusat tenaga untuk membenarkan sperma ni bergerak. Kepala sperma ni yang menentukan sama ada genetik yang dibawa tu adalah baby boy ke ataupun baby girl. Manakala ekor pula adalah kaki untuk sperma ni berenang ke depan. Yang kedua, sperma adalah satu-satunya sel manusia yang boleh bergerak sendiri. Even telur wanita pun tidak dapat bergerak sendiri. Dia perlukan bantuan silia, bulu dalam tiub falopia untuk menggerakkan telur wanita untuk berenang ke bawah. Jadi kalau silia bulu tiub falopia wanita bermasalah, itu yang menyebabkan penempelan tu berlaku dekat luar kawasan rahim. Tak sempat sampai dalam dinding rahim, dah tertempel dalam tiub falopia. Itulah terjadinya kehamilan ectopic pregnancy. Yang part ketiga ni paling creepy sekali. Sperma boleh hidup lama dalam suhu sejuk. Kilang telur lelaki dilapisi oleh 5 lapis supaya suhu sperma tu dalam keadaan sejuk lah. Kalau tengok lokasi kilang telur lelaki tergantung dekat luar, bukan sebab suhu badan manusia adalah bersuhu 37 Celsius, manakala suhu dalam kilang telur tu adalah 34 Celsius saja. Dan sperma sangat subur, sangat aktif di suhu badan yang lebih rendah. So ini menandakan lelaki paling subur ketika sejuk, ketika hujan, ketika waktu pagi. Tapi kalau di suhu bilik, dia hanya dapat hidup 15 minit ke 30 minit maksimum. Sperma dia boleh hidup sehingga lebih daripada 24 jam dalam badan manusia yang dah meninggal dunia. Tahukah 3 fakta? itu saja. Itu fakta. Itu just untuk tambahan untuk awak tahulah. Okay. Itu just cikgu nak introduce ke awak. Now kita nak tunjuk persenyawaan. Dan cikgu akan tunjukkan kat sini, despite banyak sikit lah video yang cikgu akan tunjuk tentang persenyawaan. Okay, this one the first video. Okay, tentang proses persenyawaan. Sekejap Video ni cikgu. Ni daripada YouTube. Ini adalah first video dia. Alamak. Taklah tekan apa pula. Okay, sekejap bagi cikgu besarkan dulu. Ni muzik je tak penting. lain pula. Cikgu nak tunjuk. Sekejap Saya buka. Itu adalah sebenarnya proses penyawan. Nah, cikgu nak tengok. Bukan tengok. Cikgu nak tunjuk tentang macam mana proses pembesaran. Pembesaran seorang bayi di dalam rahim seorang ibu ataupun uterus seorang ibu. Sekejap Cikgu akan tunjukkan. Second video ini adalah tentang macam mana proses tersebut. Ini adalah proses apa terjadi pada seorang ibu jika dia mengandung. Kan cikgu cakap, rahim ni terduduk di bawah perut. Jadi yang awak nampak perut besar tu bukan perut ibu awak besar. Perut ibu awak macam tu juga. Yang besar itu adalah bahagian rahim seorang ibu. So this is the video. They're gonna open the sound first. Let's watch the video. Hey, Brain. What's up? There's something kind of strange inside of me. It's like a little ball. Hold on, I'll call our defenses. Uh-huh.
Okay. Well, I've got some news. We have to defend it because it's a baby. A baby? So cute. Oh, oof, I'm really getting a lot of hormones and I'm starting to feel too lazy to move all this traffic, guys. I'm losing control and it feels like all this food just wants to come out. Easy, everyone. Let's just throw up and everything will be okay again. Second trimester. Hey, come on, man. Can you help us out? We need a little bit of space. It's really hard to breathe. It's not me, guys. It's the baby. This baby sure is asking a lot. I'm going to have to increase blood volume and red blood cell count. Hey, Brain, we really need some iron. No can do. There's no iron. Our baby ate it all. My goodness, it's such a job pumping all this blood. Hey, could you try not to puncture my veins and arteries? I'll really be in a lot of trouble. I'm hungry, you guys. And some meat for me? And some bone for my mommy. Ah, delicious. Whoops, there goes my pee. It's very difficult to hold it with all this pushing. Third trimester. Being here is impossible. I'm hungry, but at the same time, I'm so full. I told you not to put pressure on my arteries, for God's sake. Oh, man. Am I feeling dizzy or what? I can't take it anymore. I think I'm gonna die. Wait a minute. What's going on now? He seems to be going down. Well, my friends, my time has come. Thank you very much for the attention. Now I'm going to go bother my mom on the outside. See you later. Oh, my goodness, finally. Having space again is so nice. And being able to hold the pee and not having to work like crazy. I love being normal. Hey, Brain, do you remember when I had that weird thing inside of me that one time? Sure, why? Because now there's another one. No! Subscribe. Okay, so that's all about the video. Subscribe to watch more videos. And if you like the video, make sure you hit the like button. Itu adalah video apa yang jadi pada seorang ibu bila wujudnya seorang bayi di dalam rahim dia. Rahim dia akan makin ke atas, dia akan menolak organ perut awak naik ke atas. Jadi perut ibu tu daripada bahagian tengah contohlah. Ini awak, ini bukan awak punya. Ini perut awak. Perut ibu awak, ini rahim. Jadi bila bayi membesar, dia akan menolak naik ke atas, menjadikan perut ke atas. Jadi sempit. Seorang ibu tu akan rasa sesak nafas. Bila awak lagi aktif, awak duk tendang-tendang, mak awak akan rasa degupan jantung sangatlah laju. Kerap lapar. Lepas tu asyik terkencing je. Terkencing sangat kerap. Kekerapan kencing dia macam setiap minit kena pergi tandas sebab organ-organ rahim tu menekan atas dan bawah sebab dia nak membesar. Lagi bayi tu besar. Lagilah seorang ibu tu terpaksa bayangkan tulang belakang pun akan sakit. Sebab apa? Menanggung bukanlah satu beban. Dia menanggung bayi yang berat dia kadang-kadang sampai 3 kilo. Bayangkan 3 kilo bayi duduk dalam ni. Awak pegang baby pun tak larang yang berat. Tapi itulah kita kata the power of mom. Okay. Apa kita nak kata seorang mak ni power lah. Dia boleh membesarkan selama 9 bulan. Dia bukan sehari, 2 hari, 9 bulan. So now cikgu nak tunjukkan video. Another video macam mana bayi membesar dalam bahagian rahim ibu lah. Okay, next the video. Cikgu akan tunjukkan the next one. So cikgu rasa hari ni sempat untuk kita tengok bahagian ni je, tak masuk bahagian saraf. Okay, next video cikgu akan tunjukkan. Ini adalah how baby grow. Awak membesar dalam rahim ibu. Okay, proses sperma datang bergabung dengan ovum. Dan dia akan mula membesar. Ini akan membesar. Dia membahagi. Dan lama-lama membentuk menjadi seorang bayi. Video ni memang bisu lah. Bukan sebab cikgu tak buka sound. So dia akan membesar sehingga cukup 9 bulan. Ini adalah awak. Bukan awak, semua orang. Okay, ini adalah terbentuknya seorang bayi. Okay, next video. Ini adalah the first one. Second one adalah cikgu nak tunjuk tentang proses kelahiran. Ini adalah kelahiran secara normal. Sampai pula ini kan. Dia akan keluar melalui faraj. Besar bayi tu besarlah bukaan seorang ibu tu untuk mengeluarkan bayi tersebut.
cikgu pun tak tahu. Awak tanya mak awak lah. Cikgu pun tak berapa tahu lagi. Okay, itu adalah ni. Ini adalah keadaan bayi kembar. Bayi kembar tu daripada besar dah gaduh. Dalam perut lagi dia dah gaduh-gaduh. Diorang memang akan bersifat telanjang lah di dalam perut lagi. Ruang tu sempit sangat. Tapi diorang kena berkongsi. Sempit dia macam mana? Ni cikgu nada. Ini adalah saiz perut seorang ibu. Bayangkan 2 orang. Kalau 3 orang, lagilah sempit. Memang lagi sesak seorang ibu tu rasa. So, ni adalah gambaran secara dalam rahim lah. Nampak macam membesar bukan perut, tapi rahim dia membesar naik ke atas. Dia normally 40 minggu. Tapi ada je yang lahir 38 masih normal. Itu seorang. Kalau 2 orang macam ni, dalam proses lagi besar perut dia. Bukan perut. Sebenarnya nampak besar tu perut lah, tapi sebenarnya bukan perut yang besar. Okay, another one. Cikgu rasa dah tak ada. Itu saja video yang cikgu nak share malam ni. Okay, now jom kita buka buku teks before kita akan buat latihan. Okay, this one adalah tadi yang kita duduk panjang-panjang lebar, iaitu proses persenyawaan manusia hingga dilahirkan. Okay, tahukah anda apakah proses persenyawaan? Proses persenyawaan ialah pencantuman sperma dari lelaki dan ovum dari perempuan. Mari kita lihat dan fahami proses persenyawaan. Kita mulakan dengan langkah pertama. Di manakah langkah pertama kita? Langkah pertama adalah zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faras. Jadi ini adalah langkah pertama. Zakar akan masukkan sperma. Sperma tu pun berenang. Sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekor. Sebab tu saya cakap, sperma ni macam merudu, ada kepala dan ekor. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Percantuman ini kita panggilkan sebagai persenyawaan berlaku dekat tiub fallopian. Ini adalah sperma. Ini adalah langkah nombor 2. Kita pergi kepada langkah ketiga. Apabila ovum telah disenyawakan dengan sperma, kita dah tak panggil dia ovum dah sebab dia dah ada partner. Maka kita panggil dia sebagai zygote. Zygote akan membahagi daripada 2 telur menjadi 4. Okey, mula dia membesar ya, telur ni. Okey, zygote ni, ini adalah zygote. Zygote ni daripada kecil dia membesar dahulu. Selepas itu, membesar dia akan membahagi daripada 2 menjadi 4, menjadi 8, maka ini kita panggil dah sebagai embrio. Jadi, zygote membahagi dan membentuk banyak sel dikenali sebagai embrio. Zygote tu adalah hasil daripada sperma dengan ovum. Dia pergi kepada langkah kelima. Setelah kurang, cepat ni nak pergi kelima. Kita baru langkah ketiga. Now kita pergi ke langkah keempat. Embrio akan berkembang di dalam fetus, di dalam uterus seorang ibu dan membentuk menjadi fetus. Jadi, bila embrio tu membesar, dia dah tak duduk dalam tiub fallopian, dia dah pindah. Nombor 4, dia dah pindah ke uterus. Dia tak boleh duduk situ dah. Tak muat dah duduk dekat tiub fallopian. Sebab awak kena ingat, tiub fallopian ni hanya tempat persenyawaan. Dia bukan tempat membesar. Dia adalah tempat persenyawaan ovum dan sperma. Bila dia dah bergabung, meletup, dia jadilah zygote. Zygote ni pula akan bergerak, dia akan bertukar menjadi embrio. Embrio dia tak muat dah duduk situ. Dia pindah pergi ke uterus. Dalam uterus lah embrio kita ini membesar menjadi fetus iaitu bayi. Fetus kekal dalam uterus dalam jangka masa kurang lebih 9 bulan sehinggalah cukup lengkap dengan organ-organnya. Okey, langkah kelima setelah lebih kurang 9 bulan, sebenarnya 9 bulan 10 hari.
Fetus dilahirkan melalui faras dikenali sebagai bayi. Maka terlahirlah seorang insan bernama bayi. Okey, jadi apakah itu sperma? Sperma adalah seperti berudu. Bila lelaki akan ada sperma? Apabila seorang lelaki mencapai peringkat akhir balik, testisnya akan mula menghasilkan sperma yang kita panggil sebagai air mani. Okey, manakala ovum pula adalah akan mencapai peringkat akhir balik, ovari akan menghasilkan ovum. Okey, info tambahan. Fetus yang sedang berkembang berhubung dengan ibu melalui tali pusat. So, ada satu tali penyambung. Ini adalah tali pusat. Apakah fungsi tali pusat? Adalah membekalkan nutrien dan oksigen. Jadi, bayi tu tak boleh bernafas sebab dalam perut ibu tu ada air ketumban. Jadi, bayi tu tak boleh bernafas. Awak mana boleh bernafas lebih daripada sehari dalam air. Jadi, macam mana bayi tu bernafas? Menggunakan tali pusat. Kat situ jugalah bayi tu dapat makanan. Selepas itu, biasalah dah makan mesti dah berak kan. Maka fetus akan menyingkirkan bahan kumuhan seperti karbon dioksida dan makanan yang dah habis tu ke tubuh. Kumuhan daripada tubuh beri kepada ibu balik. Penting ke pembiakan? Sangatlah penting. Kita ada dua situasi. Situasi ni adalah apabila ada seorang lelaki, Encik Ahmad, dia berkahwin, mempunyai 3 orang anak. Daripada 3 orang anak dia ni anak dia. Yang perempuan ni, anak lelaki dia dan juga anak perempuan. Jadi 3 orang anak. So ketiga-tiga orang anak dia pun berkahwin. Jadi anak pertama dia anak seorang. Anak kedua dia pun cucu dia. Nombor 2 pun seorang. Cucu ketiga dia, anak ketiga ada 2 orang. Jadi daripada seorang Encik Ahmad ni, bila dia ada berlakunya pembiakan, maka generasi keluarga Encik Ahmad pun bertambah dari 12 orang. Kalau Encik Ahmad tu tak kahwin, dia seorang dah Encik Ahmad kat dunia ni. Tak ada dah Ahmad lain. Jadi itu adalah proses pembiakan penting untuk menambah bilangan individu yang baharu. Apa terjadi kepada bilangan keluarga ini jika Encik Ahmad isteri tidak membiak? Berlakulah kisah seorang bapa yang tiada orang anak, menunjukkan gambaran keadaan di bumi sekiranya manusia tidak membiak. Jadi tinggal seorang-seorang je sehinggalah akhir hayatnya. Jadi penting tak membiarkan? Penting. Okay, now kita lagi 3 minit. Sempat kot nak jawab. Jom kita jawab soalan. Dia ada 20 soalan sebenarnya. Tapi cikgu try. Kita jawab dalam masa within 3 minutes. Mana yang awak sempat jawab. Within 3 minit Kita lagi 2 minit masalahnya. Kita sempat. Cikgu rasa sempat. Apa? Ni cikgu akan bagi latihan. So now, cikgu nak introduce tentang sistem saraf. So I have a few video regarding to sistem saraf. So kita lagi 2 minit. Cikgu tak sempat nak bagi, kita tak sempat nak main game. Okay. Cikgu nak tunjuk a few video tentang sistem saraf. Pertama, this one adalah video. Apakah sistem saraf manusia tu? Ni adalah bentuk sistem saraf manusia. Sekejap cikgu benda ni video kat TikTok. Okay. Lambat pula phone cikgu ni. Sekejap. Okay. Tengah tunjuk video. Adalah macam mana bentuk sistem saraf seorang manusia. Kita tinggal lagi 1 minit. Jadi cikgu sempat tunjuk ni je. Okay. Ini adalah sistem saraf manusia. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. So itu saja. So bila awak balik sisa saraf nanti, cikgu memang tak sempat ajar lah. So kita dah habis masa. Itu kenapa dia tunjuk video tu panjang. Sisa saraf tu lah yang menyebabkan jantung kita berdegup. Sisa saraf tu jugalah yang menyebabkan makanan boleh dicernakan. Sisa saraf tu jugalah yang menyebabkan kita boleh bernafas. Manusia tak boleh bernafas tak boleh hidup. Manusia tak makan pun dia boleh mati. Manusia jantung tak berdegup pun dia akan mati. Jadi sisa saraf ni adalah bukan jantung. Dia adalah the main part of human yang sangat-sangat penting. Jadi itu saja untuk hari ini. Maka sekarang 9.46. Seperti biasa kita ambil gambar. Saya rasa ini adalah kelas terakhir kita sebab minggu depan dah masuk 1 Mac. Maka ini adalah kali terakhir untuk cikgu jumpa awak. Terima kasih untuk cikgu rasa dalam tempoh 3 minggu. Cikgu Naiman, Kalis, Haris dan Iris semua. Terima kasih semua. Cikgu minta maaf dan silap. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ke tak ada, maka inilah kali terakhir kita jumpa. Okey, cikgu halalkan segala ilmu yang diberi. Cikgu pun minta halal untuk setiap masa yang terlebih dan terkurang. Dan cikgu minta maaf untuk segala salah dan silap dan kekurangan. Jom kita ambil gambar. Okey, this is the last part of our class. Okey, nanti jumpa lagi. Tak jumpa dah. Okey, jom ambil gambar. Nanti awak akan jumpa cikgu baru yang akan ajar